kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kembali waktu ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Dan kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, dan minggu ini menarik ya tentang topik yang kita nak bawakan ini, iaitu pengenaan cukai ke atas manfaat berupa barangan. Ini juga merupakan satu topik yang perlu diketahui ya oleh pembayar cukai ini sebelum mengemukakan borang nyata ataupun BN terutamanya yang menerima pendapatan penggajian. Jadi pada waktu ini di studio Bernama Radio ya, kita bersama-sama dengan tetamu Puan Teo Jim Mui yang merupakan eksekutif hasil dari cawangan Petaling Jaya. Salam sejahtera. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Puan. Baik, dan manfaat berupa barangan. Ramai yang berkemungkinan kurang jelas apa maksudnya ni. Jadi kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan manfaat berupa barangan ni Puan? Manfaat berupa barangan ialah manfaat yang diterima oleh pekerja daripada majikannya kerana menjalankan sesuatu pengajian di mana ianya telah diperuntukkan di bawah perenggan 13-1-B Akta Cukai Pendapatan 1967 yang mana ia merupakan penerimaan nilai manfaat atau kemudahan bukan berbentuk tunai. Manfaat berupa barangan juga termasuk dalam pengiraan untuk menentukan pendapatan kasar seseorang pekerja selain daripada pendapatan penggajian yang diterima dalam bentuk tunai seperti gaji dan bonus. Kita boleh merujuk penyata gaji tahunan sama ada borang EA untuk pekerja swasta atau borang EC bagi pekerja agensi kerajaan. Anda semua dapat melihat item manfaat berupa barangan di bahagian P. Baik. Okey, itu dia tentang manfaat berupa barangan ini. Okey, dia ada dalam borang tu manfaat berupa barangan ni di section ataupun bahagian B dalam borang tersebut. Dan tadi Puan ada maklumkan juga yang manfaat berupa barangan ini bukan dalam bentuk tunai. Dalam bentuk barangan lah, dah sebut barang ya. Okey. Kalau kita dapat barang, kita pergi tukar tunai. Ataupun ditukar ganti dengan sesuatu yang lain. Boleh ke macam tu Puan? Tak boleh. Sebab tidak boleh ditukar kepada wang walaupun ia mempunyai nilai wang. Tidak boleh ditukar kepada wang bermaksud apabila manfaat itu diberikan kepada pekerja ianya tidak boleh dijual, tidak boleh diserah hak atau ditukarkan dengan wang tunai. Manfaat berupa barangan ni dikenakan cukai dan terdapat kaedah-kaedah tertentu bagi menentukan nilai manfaat yang disediakan oleh majikan kepada pekerjanya. Okey, jadi tak boleh lah. Kalau dah dapat bentuk barang, tak boleh tukar kepada wang tunai. Jadi itu yang paling penting sekali. Dan nak tentukan nilai pula. Bagaimana tu Puan? Nilai manfaat berupa barangan ini. Jadi mungkinlah dia tak nak guna barang tu, dia dapat barang. Dia tak nak barang, dia lebih perlukan cash. Jadi cukai tu dikira atas barang, terus pada barang lah kan, tak boleh dikira daripada cash itu. Jadi nilai itu bagaimana nak ditentukan? Merujuk kepada subsection 32-1 Akta Cukai Pendapatan 1967, nilai manfaat berupa barangan ini diambil kira sebagai pendapatan kasar penggajian pekerja dalam suatu amount yang berpatutan dan munasabah mengikut keadaannya. Jadi terdapat dua kaedah digunakan bagi menentukan nilai manfaat berupa barangan, iaitu pertama kaedah formula atau kedua kaedah nilai ditetapkan. Di bawah kaedah formula, setiap manfaat yang disediakan untuk pekerja dikira mengikut formula yang telah ditetapkan. Jadi formulanya adalah kos aset yang diperuntukkan sebagai manfaat atau kemudahan dibahagi dengan purata jangka hayat aset yang ditetapkan sama dengan nilai manfaat setahun. Kos aset di sini bermaksud kos sebenar yang dilakukan oleh majikan. Di bawah kaedah nilai ditetapkan pula, terdapat jadual nilai yang ditetapkan bagi manfaat-manfaat tertentu.
Dalam menentukan nilai manfaat yang disediakan, asas untuk mengira manfaat sama ada kaedah formula atau kaedah nilai yang ditetapkan mestilah digunakan secara konsisten sepanjang tempoh peruntukan manfaat tersebut untuk setiap unit aset. Baik, itu cara kiraannya tu. Kos asas yang diperuntukkan sebagai manfaat ataupun kemudahan, bahagi dulu dengan purata jangka hayat aset yang ditetapkan, dapat jawapan. Nilai manfaat itu dalam pada tahun tersebut lah. Pada tahun tersebut. Okey, kejap lagi nanti kita nak tanyakan kepada Puan Teo. Apa contoh-contoh manfaat berupa barangan ni? Dengar-dengar macam tahu, tapi takut betul ke tidak? Kejap lagi nanti kita akan tanyakan kepada Puan Teo contoh-contoh manfaat berupa barangan ataupun MBB ini yang diambil kira sebagai pendapatan kasar penggajian pekerja ini. Jadi kita berehat seketika, Puan. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Kapsul Kartini. Okey, kalau berkaitan dengan grammar Nazis ini, dia dah popular dah di luar negara. Dan dia orang ada pergerakan yang kita orang membenci grammar Nazis. Sebab apa? Nama pun Nazis ni adalah nak cari salah orang je, nak hentam orang je. Grammar Nazis ni dia adalah jenis yang tak boleh tengok orang salah langsung. Dia nak betulkan aja. Niat tu kadang-kadang betul, tapi cara dia tu terlalu kasar dan tak boleh terima. Macam kita kalau kata hari tu kita ada jerawat besar kat pipi, kita tahu itu jerawat. Ada orang kawan tegur, jerawat. Kita rasa macam mana? Memang kita tahu itu adalah jerawat. Jadi macam teguran tu kadang-kadang tak kena. Jadi sebenarnya ada positif dan juga negatif dia. Contohnya saya nak bagilah, kalau kata grammar Nazis, saya tak suka terma grammar Nazis itu. Saya lebih suka bila kita kata grammarian. Orang yang memang particular pasal grammar ni. Tapi bila terbawa sampai keluar, nampak yang salah je nak tegur, itu yang tak betulnya. Macam tu, dia ada platform yang sesuai. Boleh tak saya bagi satu contoh berkaitan dengan cucu baginda? Cucu baginda yang kita tahu, Saidina Hasan dengan Saidina Hussein, bila mana dia nampak satu orang tua ini mengambil wuduk dengan tak betul. Dia orang bodoh pun kata macam mana nak tegur ni. Okey, kita sebab dia orang tua. Jadi dia orang pergi jumpa dengan orang tua itu, lepas tu bercakap dengan orang tua itu, orang tua hai orang pakcik, dia kata boleh tak tolong tengokkan kami macam mana kami berwuduk. Siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi bila mereka dah ambil wuduk, pakcik tu kata apa? Sebenarnya kamu mengambil wuduk dengan betul dan teliti sekali. Saya yang selama ni salah. Tu nampak tak kat situ? Cara nak tegur tu pun berhalus. Itu orang ada ilmu. Kita ni kadang-kadang grammar Nazi tu ilmu dia tak kat tu saja, tapi cara dia condemn tu sangat tak betul, tak sihat cara tu. Hisham Datuk Dr. Abdul Aziz, pensyarah bahasa Inggeris, Pusat Bahasa UniShams. Pulau Dinawan, Mai Aman, Pantai Manis dan hutan lipur Kawang, pilihan pelancong di Papar Sabah. FM 107.9 Bernama Radio, pilihan saya tu. Ya, kita kembali waktu ini dalam program Klinik Cukai bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tetamu kita Puan Teo Jim Mui, Eksekutif Hasil Cawangan Petaling Jaya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, topiknya adalah tentang pengenaan cukai ke atas manfaat berupa barangan ini. Tadi Puan Teo dah kongsikan apa maksud manfaat berupa barangan ni. Macam mana cara pengiraan yang perlu dikenakan cukai pada tahun tersebut. Jadi mungkin ramai yang masih kurang faham, masih kurang jelas. Perlukan contoh Puan Teo kan? Jadi apa antara contoh-contoh manfaat berupa barangan ataupun MBB ini yang akan diambil kira sebagai pendapatan kasar penggajian pekerja ni? Okey, untuk jenis-jenis manfaat berupa barangan yang paling biasa adalah kereta dan petrol. Petrol saja tanpa kereta. And then dengan berikutan dengan work from home, pemberian telefon talian tetap, telefon bimbit, apa lagi, bil bulanan yang dibayar oleh majikan.
kadar letak kereta atau laun letak kereta yang dibayar terus kepada pengusaha tempat letak kereta oleh majikan. Right. So mungkin saya akan menyentuh dulu ada tentang kereta dan petrol. Macam mana nak kira tu? Cukai akan dikenakan ke atas kereta yang diterima daripada majikan bagi kegunaan peribadi termasuk petrol. Kereta yang disediakan kepada pekerja dianggap digunakan secara peribadi sekiranya digunakan untuk perjalanan dari rumah ke pejabat dan sebaliknya, dan juga disimpan di rumah pekerja di mana ia boleh digunakan oleh pekerja atau keluarganya pada bila-bila masa. Di bawah untuk pengiraan kereta, kita boleh memilih sama ada untuk mengira MBB berdasarkan kaedah formula atau kaedah nilai ditetapkan. Jika di bawah kaedah formula, pengurangan sebanyak 20% yang dianggap sebagai nilai kereta pada masa ianya dipulangkan kepada majikan oleh pekerja. Jadi formula dia akan kos kereta bahagi dengan purata jangka hayat iaitu 8 tahun, darab 80% sama dengan nilai tahunan MBB. Baik. Okey, itu untuk kereta dan juga petrol Okey, itu kereta kan, itu kereta campur petrol. Kalau petrol saja, kereta sendiri. Okey, jika petrol saja, nilai manfaat petrol ialah jumlah nilai sebenar petrol yang diperuntukkan kepada pekerja. Tapi seperti yang kita tahu, allowance petrol atau allowance perjalanan atau KATO yang mana-mana gabungannya atas urusan rasmi telah diberikan pengecualian sebanyak 6,000 setahun. Jadi maknanya pekerja boleh mendapatkanlah pengecualian 6,000. Sebanyak 6,000 sepanjang 1 tahun. Itu untuk petrol. Okey. Petrol. Dan pemandu diperuntukkan. Itu antara jenis MBB juga ni. Pemandu nak kira macam mana pula tu? Okey. Pemandu ni dia terpulang. Kalau jika pemandu diperuntukkan bukan khusus untuk mana-mana pekerja tertentu, tetapi pemandu adalah daripada sekumpulan pemandu pool yang diperuntukkan oleh majikan hanya bagi tujuan perniagaan, tiada nilai manfaat akan dikenakan ke atas pekerja tersebut. Tapi jika anda mempunyai pemandu yang khas diperuntukkan kepada anda, jadi ini nilai manfaat yang diambil kira sebagai pendapatan kasar penggajian adalah pada kadar tetap RM600 sebulan. Okey, itu untuk pemandu pula ya. Jadi hanya tertakluk pada 3 perkara ni saja. Ini yang paling common lah. Paling biasa. Ya, paling biasa. Yang boleh diklaim lah. Ayat senang faham macam tu. Kereta dan petrol. Petrol sahaja tanpa kereta. Satu lagi pemandu diperuntukkan. Lain-lain ada contoh lain tak, Puan Tio? Contoh lain seperti allowance makanan yang diterima secara tetap, secara harian atau bulanan. Boleh juga. Yang diberi pada kadar yang sama kepada semua pekerja. Okey, so allowance makan untuk kerja lebih masa atau perjalanan luar kawasan negara dalam melaksanakan pekerjaan sekiranya diberikan berdasarkan kadar yang ditetapkan dalam keliling edaran arahan dalaman majikan yang dibuat secara bertulis. Yang itu juga dikecualikan lah, terhad kepada amount sebenarnya yang dibelanjakan. Okey, adalah amount terlampau yang ditetapkan Okey, satu lagi ada juga syarikat-syarikat ni, majikan-majikan ni dia bagi talian telefon. Nak buat marketing katanya. Itu boleh dikira juga tak? Ya, itu dikira sebagai MBB tapi mendapat pengecualian. Terhad kepada satu talian bagi setiap kategori aset. Maksudnya satu talian telefon untuk handphone. Okey, maksudnya satu talian handphone kalau dia ada beberapa, ada 5 orang yang kena buat kerja job scope dia adalah memang guna talian telefon. Kira 5-5 asing-asing ke boleh disekalikan? Dia satu talian bagi setiap kategori aset. Maksudnya kalau katakan kita sekarang dalam era elektronik kan, banyak ke social media. Jadi kita ada tab, betul, ada handphone, semua pakai network Okey, kalau jika anda menggunakan talian
untuk setiap satu aset tersebut you dapat pengecualian. Anda Setiap satu kategori aset. Okey. Jadi dia ada kategori dia. Boleh claim semua. Dah dikecualikan. Tak perlu maksudnya. dilaporkan. Maksudnya boleh dikecualikan lah. Semuanya tu boleh masuk. Kan dalam borang. Okey. Itu untuk talian telefon. Ya cukup menarik. Dan bagi hadiah. Bagi hadiah kepada pekerja, Puan Teo, macam mana? Boleh ke kira sebagai manfaat berupa barangan ni? Hadiah tu macam mana? Kalau hadiah percutian tu kira sama tak dengan hadiah dapat TV, dapat macam tu pada tahun tersebut? Okey, hadiah hadiah maksudnya dalam lucky draw ataupun ada perbezaan tak? Memang saja nak hadiah ke? Ataupun ada majlis sebab cabutan bertuah? Sebab ada pekerja swasta menerima hadiah. Contohnya kalau untuk hadiah sebagai insentif kerana mencapai sasaran kerja. Betul? Ya. Hadiah persaraan. Ya. Ataupun macam puan katakan hadiah dalam majlis. Majlis tahunan syarikat. Ya, hadiah majlis tahunan. Itu layanan kita adalah RM1,000 untuk sebentar. Hadiah. Okey, itu hadiah kan dia termasuk juga kan? Untuk apa manfaat berupa barangan ini. Jadi banyak rupanya kan, ada yang bagi masa majlis ni majlis makan malam tahunan ada yang bagi sebabkan capai KPI bagus. Okey, baik. Dan kalau kita selain tadi kereta pemandu, betul tadi banyak contoh-contoh Puan Teo kongsikan. Ada juga pekerja yang diberi ni lagi besar. Tadi pun cerita pasal TV je kan, tapi diberi rumah kediaman oleh majikan sepanjang tempoh perkhidmatan. Maksudnya bagi rumah tu sewa dibayar oleh majikan. Semua itu kan. Okey, jadi Puan boleh jelaskan bagaimana pula ianya diambil kira sebagai manfaat berupa barangan ni? Ya, kalau rumah kediaman diambil kira sekiranya diberikan oleh majikan sebagai manfaat berupa barangan. Bukan sahaja rumah tetapi juga perkakas dan kelengkapan rumah juga akan diambil kira dalam penentuan cukai. So jadi kalau kita ada beberapa kategori, kalau manfaat separuh lengkap dengan perabot di ruang tamu, bilik makan dan bilik tidur, nilai MBB yang ditetapkan setahun adalah 840. Kategori 2, separuh lengkap dengan perabot seperti dalam kategori 1 di atas dan 1 atau lebih lengkapan penyaman udara, kain langsir, permaidani. Tengok semua ya. Semua ini boleh dilihat dalam ketetapan umum kami, Ketetapan Umum nombor 11/2019. Okey, jadi dia ada jenis-jenis manfaat ni untuk rumah ni. Kalau tengok macam rumah separuh lengkap. Dia ada perabot kat ruang tamu, bilik makan, bilik tidur. Dia separuh lengkap lah. Jadi nilai MBB yang telah pun ditetapkan, kalau kita tengok di sini setahun RM840. Lepas tu ada pula separuh lengkap dengan perabot seperti dalam ruang satu. Ada tadi perabot ruang tamu, bilik makan, bilik tidur, tapi ada kelengkapan tambahan. Tu tadi macam Puan Teo kongsi tu. Ada penyaman udara, kain lansir, macam tu. Tu semua diambil kira ya. Pemaidani semua ada. Dan satu lagi ruang tamu ya, rumah yang lengkap. Semua ada lengkap dan termasuk juga perkakasan dapur, ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Tapi dekat sini ada juga dia kata Puan Teo kemudahan bayaran perkhidmatan dan juga bil-bil utility juga dikira. Ya. Okey, berbalik kepada soalan hadiah sebentar tadi. So hadiah yang itu tadi hadiah tahunan apa semua So saya perquisite sama ada dalam bentuk tunai atau barangan berkaitan dengan penggajian pekerja, berhubung dengan pencapaian perkhidmatan lalu, anugerah khidmat cemerlang, anugerah inovasi atau anugerah produktiviti, atau perkhidmatan lama dengan syarikat. Dengan syarat pekerja telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun dengan majikan yang sama, mendapat pengecualian RM2,000. Maksudnya jika kita menghadiri majlis makan malam tahunan dan kita menang TV, benda tersebut
tak perlulah diletakkan sebagai manfaat berupa barangan. Baik. Okey. Dan tapi katakan kalau kita mendapat hadiah, contoh barangan lah, contohnya jam tangan, kerana perkhidmatan lama. Sebab kebiasaannya syarikat suka memberi hadiah kepada pekerja-pekerja yang lama. Berkhidmat ya? Ya, yang lama berkhidmat. So mereka mendapat contohnya jam tangan Rolex katakan. Oh, yang Jalan-jalan lah Rolex tu, boleh beli rumah. okey, Itu boleh. Bukan perlu dilaporkan. You hanya dapat pengecualian 2,000 sahaja. Okey. So balance hadiah tersebut Ikhlas. Bukan, you kena laporkan. Ya, balance saja 2,000 saja. Yang boleh dikecualikan. Rolex 10,000 tolak je 1,000. Jadi manfaat berupa barangan 18,000. Jadi bolehlah ikut kesesuaian lah. Ya, saya rasa setiap syarikat ni mereka dah rancang kan. Dah rancang apa hadiah, kat mana yang boleh dapat pengecualian cukai, yang mana satu yang perlu dilaporkan dan sebagainya kan Puan Okey. Dan sebelum kata kita berehat kejap lagi, kita nak tanya juga pada Puan Teo manfaat-manfaat lain. Ya tadi sebenarnya ada dah kongsi dah juga, Puan Teo dah kongsikan, iaitu talian telefon dan sebagainya. Okey, antara lain juga yang selalunya digunakan di syarikat-syarikat ni. Banyak juga ni Contoh mungkin satu lagi adalah allowance letak kereta. Allowance letak kereta. So tapi syaratnya majikan perlu bayar terus kepada pengusaha tempat letak kereta. Itu pun dikecualikan, tak perlu dilaporkan. Maksudnya bayaran daripada syarikat, nama syarikat majikan terus bayar kepada pengusaha tempat letak kereta tu. Ya, betul. Jadi ada buktilah pembayaran dibuat terus kepada pengusaha. Baik. Itu antara yang boleh boleh dikecualikan untuk manfaat berupa barangan ini. Cukup menarik sebenarnya untuk program Klinik Cukai bersama-sama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Hari ini pengenaan cukai ke atas manfaat berupa barangan. Selalunya ni untuk majikan-majikan lah. Jadi mereka memang tahulah tentang cukai yang dikenakan ke atas manfaat berupa barangan ini. Baik, kita berehat kembali. Sekejap lagi kita akan tanyakan pula tentang kebanyakan manfaat berupa barangan yang tadi dikongsikan oleh Puan Teo adalah yang dikenakan cukai. Tapi apa agaknya manfaat-manfaat lain yang disediakan majikan ni yang tak dikenakan cukai? Apa antaranya? Kejap lagi nanti kita tanyakan. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Petikan Sidang Media Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Frasa yang penting sekali di dalam undang-undang atau ordinans ini sudah tentulah apa maksud berita tidak benar. Dalam section 2 kepada ordinance ini di bawah tajuk tafsiran ataupun definition, berita tidak benar ini termasuklah 3 perkara. 1, apa-apa berita. Yang kedua, apa-apa maklumat. Yang ketiga, apa-apa data dan laporan sama ada keseluruhannya ataupun sebahagiannya adalah palsu. Berita, maklumat, data, laporan palsu itu berkaitan apa? Berkaitan 2 perkara saja. 1, COVID-19. Yang kedua, proklamasi darurat. Kapsul COVID-19 bersama-sama Puan Aida Hashim, Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang pertama, apa pun kena kekalkan hubungan baik. Cuma sentiasa memberi sokongan sosial, sokongan moral kepada mereka. Mereka ada sesuatu ilmu atau pengalaman yang kita tak ada sebenarnya. Bagi mereka yang pernah dapat positif
COVID ni sebenarnya dia ada satu pengalaman yang mungkin berharga yang perlu kita pelajari daripada mereka, macam mana dia orang boleh survive, macam mana dia orang boleh bertahan dan boleh sihat. Jadi maknanya pertama kekalkan hubungan baik, tanya khabar melalui telefon pun tak apa. Kalau bersemuka face to face, jangan risau kerana mereka telah disahkan oleh KKM telah negatif COVID. Okey. Bagi pesakit yang dah negatif ni sebenarnya, mereka pun perlu tingkatkan jaga kesihatan, tingkatkan tahap kesihatan mental. Okey, sentiasa berkomunikasi dengan orang-orang yang positif. Nak cari kawan pun kena cari yang agak positif, yang boleh terima, dapatkan sokongan keluarga kan. Bagi ahli masyarakat yang lain tu, selain daripada kekalkan hubungan, mereka juga perlu kita kata dapatkan info bahawa bekas-bekas pesakit COVID ni tidak menjangkiti orang lain. Macam tu. Kapsul COVID-19 bersama-sama Puan Aida Hashim, Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan Malaysia. Serendah FM 93.9 bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, kita kembali waktu ini bersama-sama kita dalam program klinik cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan tetamu kita ada Puan Teo Jimui, Eksekutif Hasil dari Cawangan Petaling Jaya. Topik kita pengenaan cukai ke atas manfaat berupa barangan. Saya rasa mereka yang dah lama jadi majikan, dia mudah, dia tak ada masalah Puan dia tak ada masalah lah, dia dah okey lah, memang dah tahu dah yang ni boleh dikecualikan, yang ni kena lapor dan sebagainya. Okey, sebelum saya tanyakan soalan yang seterusnya ni, bagaimana sebab sekarang ni Puan kan ramai masa time-time PKP, ramai orang buat bisnes, berjaya pula tu. Akhirnya buka syarikat. Kan Puan dia buka syarikat, lepas tu dah ada pekerja. Dah ada pekerja ataupun ejen-ejen mereka, stokis-stokis, sales bagus. Jadi dia nak bagi hadiah. Untuk majikan mereka yang baru jadi majikan, mungkin ini perkara baru untuk mereka. Apa yang mereka perlu bersiap sedia tentang ni manfaat berupa barangan ni? Okey, untuk yang tanya pada yang dah dapat menggaji orang, dan so langkah pertama adalah untuk mendaftarkan majikan. So sekarang zaman PKP ni tidak digalakkan untuk berkunjung ke kaunter perkhidmatan pendaftaran fail majikan boleh dilakukan di website. Mudah sekarang? Ya, mudah. www.hasil.gov.my, klik ke e-daftar, daftarkan majikan di sana. Sebaik saja anda menerima nombor E, dan anda boleh memulakan untuk melaporkan berapa banyak gaji diterima oleh untuk manfaat berupa barangan. Jadi majikan seperti kita dah maklumkan, satu, majikan baru di luar sana boleh membaca nota penerangan borang E yang juga tersedia dalam laman web. Dalam nota penerangan tersebut, majikan boleh melihat apa yang dikenakan cukai dan apa yang dikecualikan cukai. Jadi mereka boleh merancang bagaimana untuk menghadiahkan pekerja-pekerja di bawahnya. Okey. Puan dia kata, nak tanya, saya tak faham, maklumlah baru pertama kali jadi majikan. Jadi macam mana, boleh ke telefon pegawai di LHDN ni? Ya, boleh. Kita di talian talian hasil kita, iaitu hasil Careline 03-89111000, ataupun boleh menggunakan hasil chat di mytax.hasil.gov.my. Baik, cukup mudah lah kalau kita tak faham kan. Kita baru jadi majikan, banyak term-term yang kita kurang arif. Jadi kita boleh rujuk je dengan pegawai-pegawai di LHDN sendiri. Okey, tadi Puan Teo dah kongsikan manfaat berupa barangan yang dikenakan cukai. Tapi ada juga manfaat-manfaat lain yang disediakan juga oleh majikan tapi tidak dikenakan cukai. Apa antaranya tu, Puan Teo? Okey, so kita nak tahu MBB yang dikecualikan cukai. Nombor satu, manfaat pergigian, manfaat penjagaan anak. Pusat jagaan kanak-kanak disediakan oleh majikan untuk anak-anak pekerja Dan lagi, makanan dan minuman disediakan dengan percuma. Pengangkutan percuma dari perhentian tertentu atau rumah ke tempat pekerja untuk pergi dan balik.
Premium insurans yang wajib dibayar untuk pekerja-pekerja asing sebagai gantian kepada sumbangan PKSO. Premium insurans berkelompok untuk melindungi pekerja-pekerja sekiranya berlaku kemalangan. Dan juga manfaat tambang percutian dalam Malaysia yang tidak melebihi 3 kali dalam 1 tahun kalender, atau tambang percutian keluar Malaysia yang tidak melebihi sekali dalam mana-mana tahun kalender terhad kepada amount maksimum RM3,000. So maknanya seperti contoh tadi, kita memberi insentif kepada pekerja-pekerja kerana mencapai sasaran jualan. Kebiasaannya syarikat suka menghadiahkan pakej percutian. Walaupun sekarang tak boleh rentas negeri, tapi tak boleh kita flashback. Yang dulu kan apabila kita mencapai sasaran, contohnya untuk industri insurans, betul. Kan? Apabila ejen mencapai sasaran mereka dihadiahkan dengan percutian, pakej percutian. Keluar negara macam tu keluar negara atau dalam Malaysia. Dalam negara juga. Tapi yang dikecualikan cukai adalah tambang sahaja. Oh, penginapan semua tak kira. Tambang saja yang dikira. Sehingga berapa tu yang dikecualikan tu, Puan? Untuk dalam Malaysia tiada had nilai mata wang. Dia cuma jangan melebihi 3 kali. Yang keluar Malaysia tidak boleh melebihi sekali, dan juga maksimum amount terhad RM3,000. Okey. Baik, itu dia. Boleh juga, jangan risau. Yeah. Itu tak dikenakan cukai tau. Ikut kita punya syarat yang mana tu yang sesuai kan. Baik, dan apa yang perlu dilakukan oleh majikan dalam melaporkan manfaat-manfaat berupa barangan ini dalam penyata tahunan saraan pekerja, sama ada dalam borang EA ke ataupun borang EC? Apa antaranya tu, Puan? Okey, di bawah Seksyen 83/1 Akta Cukai Pendapatan, majikan dihendaki melaporkan semua pembayaran berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja, termasuk semua manfaat berupa barangan di dalam penyata tahun saraan pekerja, borang EA atau EC, dan borang E untuk majikan. Maksudnya majikan bertanggungjawab untuk menyenaraikan tersebut. Jadi di manakah majikan perlu meletakkan amount tersebut? Majikan perlu meletakkan di dalam, untuk pekerja swasta EA, terujuk di bawah sekali kolom G sana yang terdapat allowance dikecualikan cukai. Di sana perlu diletakkan. Okey, itu ya. Caralah kaedah macam mana nak mengisi borang EA ataupun EC ini. Okey, itu majikan lah. Dari awal tadi kita lihat apa majikan perlu buat kan untuk nyatakan cukai tentang manfaat berupa barangan ini. Pekerja pula ni. Ada melibatkan pekerja juga ke untuk barangan manfaat berupa barangan ni, Puan? Okey, pekerja. So, selaras dengan Subseksyen 77/1 Akta Cukai Pendapatan, pekerja dihendaki melaporkan dalam borang nyata sama ada BE, M atau B bagi semua pendapatan atau balasan diterima berhubung dengan penggajian, termasuk semua jenis manfaat berupa barangan yang diterima daripada majikan. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya adalah kesilapan yang biasa adalah pekerja melihat amount di dalam borang EA di ruangan dikecualikan, mereka mengambil amount tersebut dan meletakkannya di dalam borang nyata di pelepasan cukai Seksyen 133, 132. Ini amalan ni tidak betul lah. Baik. Sebab kebiasaannya pekerja apabila menerima EA, mereka siap-siap ada dah. Ya, mereka tahu. Oh, okey, kita semua kena laporkan jumlah pengkajian yang total lah pada tahun tersebut. Ya, jadi dia nampak, dia faham. Dia nampak potongan EPF, dia faham sebab dalam pelepasan borang ada dia letak. Last dia tengok kat ruangan terakhir dalam EA tu, amount allowance dikecualikan cukai. Dia nampak ada satu amount. Jadi dia pun fikir, berpendapat, mana saya nak letak, mana saya boleh tuntut. Sebenarnya tak ada, tiada tuntutan. Itu pekerja tak ada Tak ada. Yang pada isi. Ya. Jadi mereka melihat pada EA tersebut sebab semuanya
tanda. Semuanya telah diisi, telah dimasukkan ke ruangan yang berkenaan. Jadi yang last dikecualikan cukai itu kosong. Dia ada amount sebab mereka menerima contoh petrol. So dia ada pengecualian 6,000. Jadi mereka fikir nak letak mana? Tak ada pun dalam pelepasan petrol. Jadi mereka meletakkan sebarangan lah di ruangan. Yang mana-mana barang tu dia letak sendiri dalam tu. Dia tak tahu, tapi bukan. Dia pengecualian tersebut tidak boleh dituntut lagi sebab sebenarnya telah pun diberi. Ia tidak ditambah kepada jumlah penggajian anda. Anda telah pun melaporkan penggajian tanpa pengecualian cukai tersebut. Jadi tak perlu letak mana-mana. Ya, tindakan anda adalah salah. Jadi tak perlu letak apa-apa amount lah dekat bahagian tersebut. Sebab telah set lah orang kata kan. Dan ada dah kan kita punya amount yang kita yang telah pun diletakkan di dalam borang itu. Jadi pekerja-pekerja pun kena cakna jugalah dengan situasi ini, terutamanya tentang pengenaan cukai atas manfaat berupa barangan ini. Okey, saya rasa ramai dah yang dah semakin jelas ya tentang pengenaan cukai atas manfaat berupa barangan ini daripada majikan itu sendiri, majikanlah terutamanya. Dan untuk pekerja juga ada juga bahagian yang anda perlu pastikan yang mana perlu buat dengan yang mana tak perlu untuk diisi. Okey, bagaimana Puan untuk dapatkan dengan lebih lanjut? Okey, sebelum nak tahu lebih lanjut ni, pesanan lah. Pesanan Puan dululah kepada semua pendengar-pendengar kita. Kan terutamanya kepada majikan yang memang ada buat manfaat berupa barangan ini kan, ada sebenarnya untuk anda dapatkan pengecualian cukai juga. Silakan Puan. Jadi pesanan LHDN adalah jangan tangguhkan urusan pencukaian anda. Selesaikan segera jika belum melaporkan pendapatan kepada LHDN. Seperti yang kita sedia maklum, penghantaran borang BE bagi tahun taksiran 2020 untuk individu berpendapatan penggajian akan berakhir pada 15 Mei 2021 ini sekiranya anda menggunakan e-filing di bawah aplikasi MyTax di mytax.hasil.gov.my. Pastikan anda juga laporkan semua pendapatan yang diterima dengan jujur. Dan jangan lupa untuk tuntut pelepasan cukai yang layak dituntut. Okey, jadi cukup mudah untuk maklumat lanjut. Anda boleh saksikan semula program kita ini di Facebook Bernama Radio dan juga di YouTube. Tapi paling senang anda terus saja pergi ke semua platform media sosial LHDNM di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan juga untuk dapatkan dengan lebih jelas, pergi ke portal mereka www.hasil.gov.my. Ni hasil K-Line pun ada juga tadi. Puan Tio dah kongsikan 0389111000. Okey, dan ini juga cukup mudah jika anda nak chatting saja mytax.hasil.gov.my. Banyak cara untuk anda berhubung dengan pegawai-pegawai di Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Baik, apa pun kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Tio Jim Mui yang merupakan Eksekutif Hasil Cawangan Petaling Jaya kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini dalam program Klinik Cukai. Terima kasih Puan. Terima kasih.